Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Atirah binti Syahrul. Ismi Nofasiha Kristina binti Nur Azam. Ismi Nur Aisyah binti Melaka. Kumpulan kami akan membentangkan surah Al-Humazah yang bermaksud pengumpat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alayhim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Surah Al-Humazah adalah surah ke-104 yang mengandungi 9 ayat dan termasuk dalam surah-surah Makkiyah. Dinamakan Al-Humazah kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala memberi amaran dengan azab yang seburuk-buruknya kepada tiap-tiap pengumpat dan pengeji. Dalam surah ini menceritakan tentang ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mengumpat, mencela dan mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah. Inilah orang yang mencintai dunia dan memburu dunia sehingga melupakan akhirat. Ayat 1 berkenaan kecelakaan besar bagi tiap-tiap pengumpat dan pencela. Allah memberikan kecelakaan buat orang yang suka menghina orang lain. Apabila orang yang mahu dihina tidak berada di hadapannya, maka dia mengumpat. Apabila orang yang dihina ada di depan mata, dia mencaci dan mencelanya. Kenapa begitu sekali sikapnya? Kerana inilah tanda kesombongan yang nyata, merasa diri lebih mulia. Ingatlah, tidak akan masuk syurga bagi sesiapa yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun sebesar zarah. Kita harus ingat bahawa dosa mengumpat tidak boleh dihapuskan dengan solat, puasa dan sebagainya kecuali dengan meminta maaf kepada orang yang diumpat. Dosa dengan Allah kita boleh minta ampun, tetapi dosa dengan manusia wajib mohon ampun dari manusia itu. Sebab itu, kita kena hati-hati dalam berkata-kata. Ayat 2 menjelaskan Allah SWT kecewa dengan kehalusan manusia yang ada harta tetapi tidak membelanjakannya untuk kebaikan, yakni untuk jalan Allah dan orang yang memerlukan bantuan. Mereka hanya menumpukan perhatian dan usaha untuk mendapatkan lebih harta. Oleh itu, Allah menjanjikan kecelakaan terhadap mereka. Apa guna menghitung-hitung harta jika dilaknat Allah? Apabila manusia berebut dunia, tentunya akan bermusuh dengan manusia lain kerana dunia akan memisahkan manusia, tetapi kalau berebut akhirat, barulah ada belas kasihan. Kita perlu ingat yang mengekalkan dan mengharumkan nama seseorang di dunia dan di akhirat ialah ilmu yang berguna dan amal kebajikan, bukanlah harta atau pangkat yang dimegah-megahkan sehingga lahirnya sifat takut. Ayat ketiga menjelaskan seseorang menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya. Doa dan permintaannya hanya tertumpu dengan dunia sahaja. Sesungguhnya, orang yang menghimpun harta lalu menghitungnya tanpa henti akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah atau api yang tidak berhenti menyala-nyala. Tafsir ayat keempat dan keenam pula menceritakan mengenai neraka hutamah. Dari kata dasar hatamim yang bermaksud patah. Ia untuk memberi gambaran seperti tumbuhan yang sudah mati dan kering. Ia akan menjadi rapuh dan mudah untuk patah dan hancur. Neraka yang merapuhkan sesuai kepada orang yang rapuh prinsip hingga mudah terjebak bab mengumpat, peli orang, kongsi video aib orang, kemudian gelakkan pula jika orang lain jatuh. Kalimah yang sama digunakan dalam surah An-Naml, surah yang ke-6 ayat ke-18. Oleh itu, neraka hutamah ini adalah sesuatu yang mematahkan dan menghancurkan tulang dan memakan daging manusia. Ia adalah api yang memakan daging sehingga sampai ke jantung. Boleh difahami hutamah seumpama api neraka yang menghancurkan. Berdasarkan ayat 7, Allah telah berfirman, Allati tattali'u 'alal afidah, yang bermaksud yang naik membakar sampai ke hati. Dalam ayat ini, Allah ingin memberi gambaran mengenai api yang telah disebut dalam ayat sebelum ini, iaitu api tersebut akan menaik dari bawah ke atas.
maka kesakitan itu akan berterusan. Ini seperti yang Allah sebut dalam surah Al-A'la, surah ke-87 ayat ke-13. Tafsir ayat ke-8 pula, innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Mereka yang disebutkan adalah mereka yang khusus melakukan dosa seperti yang telah disebutkan dalam ayat pertama hingga ketiga. Muqsadah adalah tempat di mana kurungan atau sangkar binatang. Ia adalah sebuah tempat yang tinggi supaya binatang itu tidak dapat lari keluar. Begitulah yang dikenakan kepada penghuni neraka nanti. Tafsir ayat yang ke-9 dan merupakan ayat yang terakhir. Fi amadim mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jika kita meneliti kitab-kitab tafsir, tiang-tiang itu bermaksud sebagai alat untuk menambah lagi azab. Besi akan jadi panas kerana terkesan dengan api neraka itu. Lalu mereka pula berada dekat dengan tiang itu. Ada juga yang berpendapat mereka ini akan diikat pada tiang-tiang itu seolah-olah akan dipanggang kerana berada pula atas api neraka. Ada juga yang berpendapat tiang-tiang yang dimaksudkan itu adalah palang kunci yang menahan pintu-pintu neraka itu. Sebagaimana dalam ayat yang dinyatakan sebelum ini, pintu neraka itu tersebut ditutup rapat.